Hajat seorang penghantar barang bersama rakannya untuk pulang ke rumah setelah selesai bekerja bertukar mimpi ngeri apabila dirompak sekumpulan lelaki bermotosikal. Lebih tragis, mangsa dilaporkan koma dan tangannya pula terpaksa dipotong akibat terjatuh dari motosikal. Wartawan Tun Hizami Hashim bertemu ibu mangsa dan Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai untuk mendapatkan perincian kes. Kerjaya sebagai penghantar makanan atau barangan sememangnya mencabar dan sentiasa berdepan dengan risiko yang membahayakan diri demi melengkapi tempahan pelanggan. Terbaru, seorang ibu mengharungi detik sedih apabila anak gadisnya yang bekerja sebagai penghantar barangan terlibat dalam kemalangan jalan raya bersama rakan setelah dirompak sekumpulan lelaki di Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Pada hari kejadian tu, dia keluar waktu petang dalam pukul 5. Okay, dia memang akan bawa lah barang-barang yang dia nak COD, nak post. Sekali jalan saja. Memang banyak barang dia bawa, banyak tempat dia kata. Kakak banyak tempat nak pergi. Kakak cuba balik awal lah dia kata. Yelah. Dalam pukul 8 tu hati saya dah berdetik. Rasa berdebar. Saya cakap kenapa rasa ni, rasa lain macam je. Macam ada sesuatu je yang tak kena ni kan. Ada seseorang yang call lah. Mengatakan yang dia dah aksiden dekat Jalan Kuching. Dia sedar lagi cik. Kata, tapi acik kena cepatlah. Kata pergi ke SKS sekarang. Mangsa yang berusia 17 tahun dilaporkan koma selama 4 hari dan terpaksa menjalani 3 pembedahan di Hospital Kuala Lumpur. Saya tengok dengan keadaan darah dah basah dekat lantai semua. Memang darah dia daripada turun ambulan lagi. Bila sampai peluk dia, saya tak perasan dengan tangan dia lagi. Saya terpandang tangan dia, ya Allah anak aku. Doktor kata dia tak sedarkan diri. Memang kadang dia ketika pendarahan terlalu banyak. Memang saya susah nak terima kan. Tiba-tiba saja dengan mengejut. Tak boleh nak kata apa susah. Walaupun saluran darah utama sudah dijahit, tangan kanan mangsa terpaksa dipotong bagi mengelak daripada dijangkiti kuman. Tuhan ambil bahagian yang kakak tak gunakan, kakak kidal kan. Betul dia kata, masih boleh guna, betul tak? Betul dia cakap. Ada ke tak ada, itu tak penting lagi sekarang. Yang penting nyawa. Akak dah boleh buka mata, dah boleh bercakap, tengok Umi, tengok adik-adik. Sudah cukup bagus untuk Umi. Syukur lah tu. Masih diberi peluang. Kan? Untuk kali kedua, walaupun tak ada sebahagian, tapi masih ada lagi yang lain kan. Saya tanya dia, akak reda ke? Akak terima ke tak ada ni kak? Akak reda, dia kata, apa setitik pun air mata. Tak sangka, sebab nak cari rezeki macam tu, dia kena tanggung semua ni. Okay, kakak Azizah kuat. Buktikan pada semua yang Azizah mampu berjalan balik. Nak berdiri balik. Ni sama nak Umi kuat. Ucap terima kasih pada semua. Kakak Azizah. Terima kasih semua. Doakan kakak semua. Doakan kakak Sembuh dengan baik balik. Walaupun keadaan mangsa dan rakannya stabil, pihak polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul terus mempergiatkan operasi dalam mengesan ketiga-tiga suspek yang terlibat dalam kes ini. Sunyi dan lengang, beginilah keadaan ataupun suasana di Jalan Kuching pada jam 1 pagi. Dan beginilah waktu ketika mangsa dan rakannya baru pulang dari tempat kerja iaitu di Keramat menuju ke rumahnya di Jinjang. Dan mereka dihimpit oleh sekumpulan lelaki bermotosikal. Dan aksi kejar-mengejar telah berlaku sepanjang 2 km sebelum mangsa dan rakannya membuat pusing ganyu dan jatuh tersungkur akibat dikejar mereka di sekitar kawasan ini. Dan ketika ini pihak polis telah pun meneliti 4 kamera tertutup ataupun CCTV yang dipasang di tiang-tiang lampu ini bagi mengesan kumpulan suspek itu. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beh Eng Lai, pihaknya juga telah merakam keterangan 4 saksi termasuk rakan mangsa yang berusia 20 tahun dalam usaha menjejaki kesemua suspek.
Kita telah usaha menyiapkan satu foto fake lah yang keterangan daripada pengadu sendiri. Dan ini saya percaya ia dapat membantu lah siasatan pihak polis. Jadi waktu kejadian terdapat seorang saksi, pemandu motorkar yang kebetulan lalu situ telah berhenti. Beliau telah merakam video lah. Kami juga menyeru orang ramai kalau ada maklumat sila tampil ke hadapan memberi maklumat kepada pihak polis untuk kami menangkap suspek yang berkenaan. Dan kalau sekiranya mereka ada dashcam, itu paling cantik sekali ya. Dashcam itu saya percaya masih dapat merakam seluruh insiden yang berlaku. Kumpulan perompak itu dilaporkan telah melarikan motosikal milik rakan mangsa yang bernilai ribuan ringgit. Harga motosikal itu RM10,900. Yang ini hanya dibeli pada bulan Januari tahun ini. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman sehingga 20 tahun, iaitu sama mendatangkan cedera. Kejadian itu turut mendapat perhatian Timbalan Presiden Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia, Abdul Hakim Abdul Rani, dan pihaknya telah memanjangkan kes ini kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam membantu keluarga mangsa. Kita adalah ejen korporat skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso. Dan Alhamdulillah Perkeso juga menjalankan kerjasama yang rapat dengan kita. Bila mana berlaku kejadian-kejadian sebegini, kita akan maklumkan kepada Perkeso dan akan memberi beberapa maklumat kepada Perkeso, dan Perkeso akan menyemak sama ada penghantar-penghantar tersebut mempunyai caruman Perkeso ataupun tidak. Saya juga telah dihubungi oleh Perkeso, dan di mana Perkeso pun telah berhubung dengan ibu mangsa, dan kita dapat maklum bahawa sebelum ini juga mangsa pernah bekerja, ada majikan. Dan selain daripada itu, Perkeso juga telah membuat caruman ke atas ibu mangsa di bawah skim keselamatan sosial SPS Lindung ni. Jadi terima kasihlah kepada Perkeso kerana mengambil cakna tentang isu-isu penghantar P-Hailing ni. Sejak Mac 2020, lebih 150 kes kemalangan jalan raya membabitkan penghantar makanan dan barangan telah direkodkan oleh pihak Perkeso. Kepada rider-rider, kita berharap sangat supaya abaikan SOP syarikat yang boleh menyebabkan kita dalam situasi bahaya. Yang penting, patuhi keselamatan jalan raya, patuhi SOP PKP ni, di mana sekarang ni kita pun dalam proses tempoh fasa pemulihan. Dan yang ketiga, elakkan berada di tempat-tempat sunyi lah. Saya berharap kepada penghantar-penghantar P-Hailing yang belum lagi mencarum Perkeso di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, berhubung terus dengan persatuan, beri maklumat yang kita nak, kita akan daftarkan terus. Dan di mana penghantar-penghantar tidak perlu naik ke pejabat Perkeso. Kita di peringkat persatuan akan uruskan sendiri, insya-Allah. Kita di peringkat persatuan akan mengadakan perbincangan dengan beberapa agensi juga, di mana benda ini melibatkan SOP penghantar itu sendiri, supaya ada satu guideline, ada satu panduan daripada kerajaan supaya benda ini akan ditamatkan dengan segera. Mencari rezeki sebagai penghantar makanan atau barangan lebih mulia berbanding perbuatan menyamun. Para rider disarankan mengambil insurans kemalangan demi kebajikan mereka. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.